Nabi SAW sebut dalam mafhum hadisnya, semua amalan umat aku akan dibentangkan kepadaku. Amalan umat aku akan dibentangkan kepadaku. Semua amalan. Mereka melakukan perkara baik, walaupun dia buang satu kotoran di jalan, buang satu duri di jalan, dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara buruk, walaupun dia meludah berkahak dalam masjid, pun dibentangkan kepada aku. Nabi tahu apa amalan dilakukan oleh umatnya. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, Nabi tahu benda kita buat ni. Nabi tahu. Kerana amalan umatnya akan dibentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila kita pergi ke akhirat, kita beratur di belakang Nabi, nak minta pertolongan Nabi, nak minta syafaat Nabi, sedangkan benda yang kita buat Nabi tahu. Kerana dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umat dia bergaduh, umat dia berkelahi, umat dia bertengkar, Nabi tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang rasul min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Allah sebut sesungguhnya telah datang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Apa makna daripada diri kamu sendiri? Rasul itu daripada orang Arab, rasul bangkitkan Nabi Muhammad dibangkitkan di kalangan orang Arab. Min anfusikum juga, rasul itu manusia, kamu pun manusia. Macam kamu. Ada sakit demam macam kamu, ada lapar dahaga macam kamu, sedih gembira macam kamu. Cuma bezanya dia dilantik oleh Allah menjadi rasul, kita tidak. Macam kamulah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat beratlah bagi dia sesuatu yang menimpa kamu. Nabi SAW berat apabila tengok sesuatu yang menimpa umatnya. Nabi sedih, Nabi berduka cita, berat Nabi nak tanggung. Antara Nabi berat apabila umat Islam berperang sesama sendiri. Berat bagi Nabi SAW untuk imam, nak menanggung. Apabila umat Islam bergaduh sesama sendiri, berat bagi Nabi SAW. Kita berselawat pada Nabi SAW, kita menyambut Maulidul Rasul, kita buat qasidah dan sebagainya sebagai tanda cinta pada Nabi SAW, yang kita lakukan azizun 'alaihi ma 'anittum. Beratlah padanya sesuatu yang menimpa kamu. Antara beratnya macam tadilah, apabila umat Islam lemah, apabila kerana umat Islam bergaduh sesama sendiri. Berat bagi Nabi. Sedih Nabi SAW. Sehingga kan setengah negara berperang sesama Islam, sampai bermati-matian. Sampai bila lah umat Islam nak bersatu? Kita harap Hamas dengan Fatah bersatu di Palestin. Dalam keadaan negara mereka dijajah oleh Israel, umat Islam berpecah di Palestin. Bersatu sekejap bercerai, bersatu sekejap bercerai. Dan mudah-mudahan satu hari umat Islam Palestin bersatu untuk lawan Yahudi. Kerana bila umat Islam bersatu, musuh Islam tak boleh nak serang. Antara sebab Israel berbahagia-lela menyerang umat Islam Palestin, kerana umat Islam Palestin itu berpecah dan bergaduh. Bukan sekadar itu saja, negara-negara yang sekeliling juga bergaduh. Saudi dengan Yamannya, Lubenan dengan Sunninya, Syiahnya, Mesir kita tahu dengan masalah Mesirnya, Ikhwan Muslimin dengan puak-puak dia apa semua Mesirnya, keliling. Negara keliling itu semua ada masalah belaka. Akhirnya mereka duk ralik masalah sendiri, dia biar saudara dia diratah oleh orang Yahudi. Ini kerja Yahudi. Padahal ini kerja Yahudi. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beratlah sesuatu yang menimpa kamu. Tapi tuan-tuan sekalian, apabila umat Islam bersatu, dan ini diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Macam mana apabila anak kita kecil-kecil berkelahi, bergomoi, bergaduh, hang gigit aku gigit, hang tarik rambut aku, kacakak, hang apa semua. Mak bapak ni tak sedih sangat. Kerana masa kecil abang dia pulas telinga lekuk, kepala dia apa semua, tibai sikit apa semua, sesat. Kerana ni kelahi budak-budak. Pun mak bapak susah hati kalau kuat bergaduh di beradik ni. Tapi macam mana kita dah tua, lihat anak-anak kita juga dah tua, pakai berkahwin belaka, tapi bergaduh. Adik tak cakap dengan abang bertahun-tahun. Nak balik kampung tengok, kalau si adik balik, si abang tak balik. Kalau kakak balik, adik tak balik apa semua. Mak bapak ni tuan-tuan nak tegur, dah mereka dah tua. Dan anak-anak dia pun dah tua, dah hampa pandai-pandai fikir, ambil lah. Tapi berat dah mak bapak menanggung. Mak bapak menanggung berat dengan korenah anak-anak. Nak kata pun ngaji cerdik, besar-besar tua-tua belaka dah. Bahkan anak-anak tu bukan sekadar ada anak, ada cucu dah. Tapi berat ibu bapa nak menanggung kisah ni. Nabi kita SAW juga berat apabila umatnya bergaduh. Berat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat haluba, sangat tomak, sangat mau apabila kebaikan itu dapat pada orang mukmin. Islam menang di atas muka bumi ini, Nabi bangga. Bahkan itulah kerja Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW wafat, Nabi tunjuk kekuatan Islam. Kita tahu Nabi bangkit di tengah-tengah masyarakat Arab. Nabi seorang-seorang sahaja. Apa yang tak kena pada Nabi dan apa musyrikin tak buat pada Nabi, sampai akhirnya di peringkat akhir berpakat nak bunuh Nabi SAW. Sikit pun Nabi tak gustan ke belakang, Nabi terus ke depan. Sampailah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bina negara Madinah, satukan Aus dan Khazraj, satukan sama bangsa-bangsa Arab. Nabi persaudarakan Islam di Mekah dinama Muhajirin, Nabi persaudarakan dengan Muhajirin Ansar di Madinah, sama-sama Islam, persaudarakan. Ini dulu nak kuat Islam. Sehingga Islam berkembang seluruh dunia kerana Nabi persaudarakan Aus dan Khazraj, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar yang bergaduh berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Orang Arab, orang Mekah, cara orang Mekahnya, orang Madinah, cara orang Madinahnya. Apa kerja Nabi bila sampai? Dipersaudarakan. Sehingga orang-orang Madinah tidak merasakan orang Mekah itu orang asing. Rasa saudara seperti saudara kandung mereka. Bahkan yang tak ada rumah, orang Madinah bagi rumah. Yang tak ada pakaian, orang Ansar bagi pakaian. Kerana mereka orang datang daripada Mekah, basah, menggembara, tak ada apa, susah. Sehingga ada orang-orang Mekah yang tidak ada isteri. Orang-orang Ansar Madinah mengatakan, saya ada beberapa isteri, sila pilih isteri mana yang kamu mau. Isteri aku, nanti aku ceraikan, dan lepas pada tu kamu boleh kahwin dengan dia. Bagi bini. Kita kalau bagi benda lain tak apa, kalau bini. Nah, bini boleh bagi. Bini ni berlaku. Ambillah nak yang mana, saya cerai habis dah kahwin. Sampai secara tu Nabi satu kan. Kerana apa? Kerana orang-orang Islam ni banyak kerja lagi. Banyak kerja lagi. Sebab itu umat Islam kena bersatu. Kalaulah umat Islam ni bergaduh, macam mana kerja-kerja nak tawan Kota Mekah? Macam mana kerja-kerja nak tawan Taif? Macam mana kerja-kerja nak tawan Syam yang dikuasai bangsa Rom? Tak
boleh, sekali-kali tak boleh. Sebab itu kena satukan dulu. Ini cara Nabi SAW ajar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak tawan negara ni, ni nak hancurkan kuasa-kuasa yang anti-Islam ni, nak jatuhkan musuh-musuh yang benci alim ulama ni, nak jatuhkan musuh-musuh yang benci tulisan Jawi ni, nak jatuhkan musuh-musuh yang memberikan pengenalan percuma ni dengan rasuah Jabatan Pendaftaran Negara. Dan hari ini mereka pula menjadi peguam bela kepada musuh ni. Kita tak boleh jatuh kan kalau kita berpecah. Takkan boleh jatuh. Dan dia terus memerintah. Ekonomi dia pegang, kuasa duit dia pegang, toke-toke besar dia pegang, syarikat-syarikat besar dia pegang, semua bawah dia. Tentera dia pegang, polis dia pegang, KDN dia pegang, pelajaran dia pegang, semua dia pegang. Takkan boleh jatuh kan kalau kita berpecah. Inilah plan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kerana kerja awal sekali kena satukan Aus dan Khazraj, kena satukan Muhajirin dan Ansar. Kerana dalam Madinah masa tu masih ada musuh. Siapa dia? Al-Munafiqin. Abdullah bin Ubay. Dalam Madinah masa itu ada musuh Yahudi. Ada musuh. Walaupun masa itu Munafiqin lemah, Yahudi lemah, tak ramai, tak sekuat Islam, tetapi lemah mereka. Kalau umat Islam berpecah, mereka jadi kuat. Mereka jadi kuat. Ini plan Nabi SAW. Nabi ajar kepada kita, satukan. Bila satu berlakunya peperangan Badar, menang. Walaupun 313 orang saja lawan musyrikin 1000 orang lebih, menang. Menang dengan berkat umat Islam bersatu. Umat Islam tewas di Uhud. Tewas di Uhud sebab apa? Sebab umat Islam berpecah sedikit. Setengahnya ikut pesanan Nabi jaga bukit ini, setengahnya lupa pesanan Nabi, sikit berpecah, kalah Uhud. Sebagai pengajaran sampai akhir zaman. Ambil pengajaran di Uhud. Apabila umat Islam berpecah sedikit, kawan tu macam ni, kawan ni macam ni, kalah di Uhud, mati umat Islam, syahid ramai para sahabat termasuk Sayyidina Hamzah. Mereka ambil pengajaran daripada Uhud itu, mereka bersatu padu sekuat-kuatnya. Dia berhablullah, tali Allah. Dan umat Islam tak tewas lagi. Hampir-hampir tewas selepas menang di Hunain. Tapi akhirnya menang apabila umat Islam bersatu balik. Senang ceritanya tuan, kenapa Nabi satukan umat Islam Aus dan Khazraj? Kerana kerja Islam ni banyak. Nak bina masyarakat Madinah sehingga dipanggil Madinatul Munawwarah. Kerja nak tawan balik kota Mekah, tempat terbinanya Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Nak bagi amaran musuh-musuh sekeliling. Walaupun Mekah, Madinah dia dapat pada Islam, ada lagi musuh-musuh di Taif. Nabi gerukkan bala tentera, berlakunya peperangan Hunain, Taif tunduk. Sampailah sebelum Nabi wafat, Nabi bergerak ke Tabuk. Perjalanan yang sangat jauh, melalui gunung-gunung batu, di musim panah yang sangat dahsyat. Nabi sudah usia 60 tahun lebih. Kerana Nabi SAW memikirkan bahawa umat Islam selepas daripada dia wafat, tidak ada lagi siapa berani menyentuh umat Islam kecuali satu bangsa Rom yang berada di Syam dekat Tabuk. Nabi tak mau selepas Nabi wafat ni ada orang meruntuhkan Islam, bermusuh dengan umat Islam tak selamat.